الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. Satu. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Kata Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fi darini amin ya rabbal alamin. Ahli zikir itu adalah ulama yang kenal Allah dan tahukan agamanya, yang beramal dengan ilmu mereka demi Allah Subhanahu wa taala. Demi wajah itu, demi zat Allah Subhanahu wa taala. Yang zuhud pada dunia, yang tidak melalaikan mereka perniagaan dan tidak jualan dari zikrullah taala. Allahumma Muhammad. Yang mengajak kepada Allah di atas pandangan mata hati yang disingkap dengan rahsia-rahsia Allah. Kata Imam Allah Al-Haddad, wa ahlu dzikri humul ulama. Humul ulama billah. Allahumma Muhammad. Ini Imam Haddad menghuraikan pula apa itu ahli zikir yang Allah sebut dalam surah An-Nahl. Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahli zikir di sini adalah ulama, tapi dia ada ciri-ciri. Dia kata Imam Allah Al-Haddad, ahli zikir ataupun ulama yang kita disuruh untuk menanyakan mereka soalan, iaitu ulama yang kata Imam Haddad yang mereka itu Allahumma Muhammad kenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Muhammad. Dan tahukan agamanya. Mereka tahu, mereka alim dalam ilmu agama. Ilmu agama ni tiga lah. Allahumma Muhammad. Fiqh, tauhid, tasawuf. Ilmu Islam, iman, ihsan. Itu ilmu agama. Seperti mana berdalilkan Ummul Hadis, ibu segala hadis, hadis Jibril. Nabi SAW satu hari didatangi oleh Sayyidina Jibril AS, duduk rukbatay ila rukbatay, duduk bertemu lutut dan Sayyidina Jibril tanya Rasulullah, akhbirni anil Islam, kabarkan aku tentang Islam. Islam itu apa? Nabi kata, anta syahada la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat. Sampailah 5 rukun Islam Nabi sebut. Dirikan mengucap 2 kalimah syahadah, dirikan sembahyang, naikkan zakat, sampailah naikkan haji bagi yang berkemampuan. Jadi ditanya lagi, akhbirni anil iman, khabarkan aku tentang iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu Muhammad mengkhabarkan an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. 6 rukun iman Nabi sebut satu-satu. Dia tanya lagi, akhirni anil ihsan, kabarkan aku tentang ihsan.
Nabi SAW jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ibadah Allah SWT seolah kamu melihat Allah, seperti mana kamu melihat Allah. Dan Allah SWT, jika kamu tidak mampu, tak boleh nak jadi solat kamu itu memandang Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata hati kamu. Allah SWT, kamu kena rasa Allah lihat kamu. Okey ya. Maqam musyahadah, maqam muraqabah dalam perbahasan dua rukun ihsan ini. Allah SWT itu tanya, akhbirni anis sa'ah, khabarku tentang Allah SWT kiamat. Maksudnya bila kiamat? Nabi SAW kata, yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Engkau lebih tahu pada aku. Allah SWT. Lepas itu Jibril pun tak tahu bila kiamat. Allah SWT Muhammad, waktu itu Nabi SAW ditanya, terus Jibril bertanya, menanyakan Rasulullah SAW, Allah SWT, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada aku tentang alamat-alamat kiamat. Kalau tak tahu bila kiamat, tarikh dia bila, hari apa semua, tak apa, bagi tahu aku alamat kiamat, kata Jibril. Nabi SAW pun jawab, anta lidal amatu rabbataha wa antara hufatal urata al'alata ri'a asyai yatatawwaluna fil bunyan. Sebut tentang alamat kiamat. Seorang ibu melahirkan tuannya, seorang yang berkaki ayam, yang pakaian cukup-cukup tutup aurat, yang menggembala kambing. Allah SWT, mereka itu nanti di akhir zaman, dekat kiamat, yatatawwaluna fil bunyan, berlumba-lumba untuk membina bangunan-bangunan pencakar langit. Itu alamat kiamat. Bila bangunan makin tinggi, makin manusia berlumba untuk membangunkan bangunan tinggi, itu alamat kiamat. Alamat kiamat kecil. Maksudnya kita duduk di akhir zaman, alamat kiamat kecil. Allah SWT. Bagi ahli dunia, membina bangunan paling tinggi, menjadi rekod dalam dunia, itu bangga. Bagi ahli agama, bagi orang yang mengenal Allah, yang berilmu, yang takut pada Allah, bagi mereka ini alamat kiamat. Ini dah akhir zaman. Allah SWT. Ini menunjukkan tak lama lagi dunia akan kiamat. Itu alamat. Okey. Jadi macam tu. Allah SWT. Jadi bila Sayyidina Jibril AS balik, beberapa hari selepas itu Sayyidina Umar jumpa Rasulullah, dia tanya, wahai Rasulullah, siapa kemarin yang mai? Kami tak tahu dah Jibril. Tak cerita kepada Jibril lah. Ini kita habang terus dah tadi. Nak bagi ringkas. Nabi kata, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Nabi kata, sungguhnya itulah Jibril. Dia datang, maksudnya sungguhnya dia Jibril. Dia datang kepada kamu, yu'allimakum dinakum, mengajarkan kepada kamu agama kamu. Maksudnya. Jadi maksudnya apa? Itulah agama. Kalau kita sebut ilmu agama tu apa? Ada 4. 4 ni lah disebut rukun agama. Dan ada ulama mengatakan rukun agama tu 3 saja. Islam, iman, ihsan. Dia ada rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Tapi Allah SWT, ada pula dia panggil rukun agama. Rukun agama lain, rukun Islam lain. Rukun iman lain, rukun agama lain. Rukun agama tu apa? Rukun agama itu ada 3. Ada ulama mengatakan 4. Kita ambil 4 tu dah lengkap tu. Rukun agama ada 4. Yang pertama apa? Islam. Dan dalam Islam pula ada rukun pula, ada 5 pula. Dan rukun agama ada 4. Rukun Islam ada 5. Yang kedua, dalam rukun agama yang kedua apa dia? Iman. Rukun agama. Iman tu apa? Ada 6 semua. Rukun dia pula ada 6 rukun pula. Agama ada 4 rukun. Ni 4 ni memang isi penting sangat-sangat. Asas. Yang pertama Islam. Islam tu apa? Syahadah. Dia panggil solat 5 waktu. Zakat, puasa, haji, apa semua tu lah. Lepas tu rukun kedua, rukun agama kedua, iman. Iman tu apa? Iman pada Allah, hari akhirat, kitab, Nabi, Rasul, apa semua tu. 6 tu. Rukun ketiga, rukun agama ketiga apa? Ihsan, iaitu 2. Ibadat. Umpama lihat Allah, seperti lihat Allah, tak boleh lihat Allah, asal Allah lihat kita. 2. Rukun iman yang, rukun agama yang keempat, itu alamatus sa'ah, berkenaan dengan alamat-alamat kiamat. Membaca alamat-alamat kiamat. Membaca alamat-alamat yang datang dari Al-Quran dan hadis
yang telah diberitahu oleh Rasulullah tentang alamat kiamat, alamat akan berlaku ini, alamat itu pun termasuk rukun agama yang wajib kita mengaji juga. Kerana untuk keselamatan di akhir zaman. Jadi yang keempat adalah alam sa'ah. Alam sa'ah tu ada dua juga. Diam dah. Okey. Diam okey. Alam sa'ah tu ada dua. Ada dua rukun. Alam sa'ah ada dua rukun. Rukun pertama, ibu melahirkan tuan dia. Rukun kedua, Allah SWT Muhammad manusia mendirikan bangunan yang tinggi. Panjang perbahasan kita nak panjang kalau kita nak bicara. Nak sebut apanya? Inilah ilmu agama. Kalau orang tanya kita apa itu ilmu agama, senang jawab. Kita jawab sini ya. 5 rukun iman, 6 rukun Islam, 5 rukun Islam, 6 rukun iman, 2 berkenaan dengan ihsan, syahadah muraqabah. Lepas tu berkenaan dengan alamat kiamat. Tu ilmu agama. Allah senang. Okey ya. Ataupun orang tanya kita ilmu agama atau apa? Nak jawab lagi ringkas, dia kata apa? 3 atau 4. Boleh mana pun betul. Apa ilmu agama tu apa? Kata Islam, iman, ihsan. Itu ilmu agama. Kalau yang lebih nak faham lagi apa itu ilmu agama, ulama dah namakan dah bidang-bidang dalam ilmu-ilmu ni. Dah khusus ada bidang dia dinamakan bidang tu. Kalau Islam bidangnya fiqh. Islam tu apa? Mengaji fiqh. Tu ilmu Islam dia panggil. Ilmu agama tu mengaji fiqh. Yang kedua ilmu agama tu mengaji tauhid, mengaji akidah usuluddin dalam ilmu iman. Bicara yang tu. 3 mengaji tasawuf. Tasawuf ni apa? Bicara ihsan, nak mencapaikan kita ihsan. Nak menjadikan hati kita ada ihsan. Yang keempat ilmu alamat kiamat. Itu saja. Bila mengaji 4 ni dikira mengaji ilmu agama. Bila Sayyidina Ali Imam Haddad kata ahli zikir disebut dalam Quran itu adalah ulama yang kenal Allah dan tahu agamanya, tahu ilmu agama, yang tahu 3 ilmu ni atau 4. Kalau seorang tok guru kita tanya bab tauhid, dia tak boleh. Tauhid saya tak ngaji, minta maaf. Fiqh saya ngaji, bukan ahli zikir, tak masuk ahli zikir, tak termasuk ahli agama. Sebab dia tak kuasai ilmu agama. Ilmu agama itu mesti 3 tu. Kurang 3 tu. Dia panggil apa? Fiqh, tauhid, tasawuf kena mengaji. Paling kurang basic. Cukup lah, basic. Tapi ulama dia kena mengaji lebih lagi lah. Tapi mana-mana ustaz, tok guru, 3 ilmu tu dia boleh. Tauhid dia boleh baca, fiqh boleh baca, tasawuf boleh baca. Itu ahli agama. Tapi kalau dia boleh mengajak tajwid, fiqh tak boleh ajak. Ngaji pun tak. Tajwid boleh, tasawuf tak tahu, tajwid boleh, tauhid tak tahu, bukan ahli agama. Bukan ahli zikir. Ahli agama yang kata ulama-ulama ni, orang alim agama ni, orang mengetahui agama ni, ahli agama ni siapa? 3 tu. So ini 3 ni ilmu agama. Tak mungkin kita panggil dia ahli agama tapi dia tak tahu agama dia. Siapa mengaji fiqh tak mengaji tauhid dan tasawuf, dia tak tahu agama dia. Dia tahu tu dia panggil apa? Tahu tak habis? Tak tahu. Allah senang amat. Contoh orang kata kita hang nak makan sup kambing tak? Kita nak makan sup kambing. Dia hanya belajar cara nak sup kambing. Cara masak hak lain berempah tak belajar. Macam nak jadi sup kambing? Macam tu juga ilmu agama. Ngaji satu 2 kita orang ngaji. Dia basuh kambing tapi tomeh tak tahu. Tapi nak masak lama mana tak tahu. Nak lembutkan daging tak tahu. Ambil tang basuh kan. Mesti 3 ni wajib fardu ain dia panggil. Tak mengaji berdosa. Siapa ngaji fiqh tauhid tak ngaji berdosa. Siapa ngaji tauhid fiqh tak ngaji, tasawuf lagi berdosa. Siapa ngaji tasawuf saja fiqh tak ngaji, berdosa. Menanggung dosa kita. Karena 3 ni ilmu fardu ain. Fardu ain maksudnya apa? Tiap-tiap mukallaf ni siapa pula? Mukallaf adalah orang yang baligh dan juga berakal. Mukallaf dan sampai seruan Islam dia, sampai agama sampai pada dia. Dan ada sebagian ulama menambahkan cukup baca indera. Dia dapat dengar, dapat lihat, dapat pengajaran, boleh mukallaf tu. Tazan mukallaf, tazan tak mukallaf. Tak kalau ada tazan. Dia mati, dia kira masuk syurga, Allah tak kira dah. Tazan. Kenapa? Tazan itu dia ada akal.
dia ada, dia panggil apa, balik tapi tak sampai surah Islam. Ni maha adil Allah, dia tak sampai, tak ada. Mati tu kira masuk syurga. Insya-Allah fatrah lah depa masuk. Tak dikira. Depa bukan mukallaf dan tak wajib pun tiga ni. Dia tunaikan tiga ni. Hak mukallaf saja wajib ngaji tiga ni. Allah. Tapi jangan duk niat ditazan pula. Jadi tazan aku tu, tak payahlah. Opak ditazan jadi manusia mengaji ni dah mulia lagi tazan daripada tazan. Kalau ada tarzan lah. Zan dia tidak wajib solat, tidak wajib zakat, tidak wajib puasa, tazan macam tu. Kenapa nak buat macam mana tak sampai Islam tu? Nak buat macam mana? Mati masuk syurga. Allah tak kira yang tu. Tak senang amat. Okay. Tambahlah bagus dia bagi makan binatang, jaga binatang apa. Bagus tu. Okey ya. Allah senang. Jadi kalau tak sampai seruan Islam, agama tak sampai, tak tahu langsung agama Allah, tak tahu kata ada Rasul, tak tahu kata ada Allah, tak tahu apa, hidup, makan, minum apa sampai mati. Selamat dia apa? Selamat, sudah selesai yang tu. Okey ya. Allah senang. Ada sebahagian ulama dalam kitab kita ngaji di Kota Terim menyebut termasuk juga negara-negara kafir yang Islam masuk tapi bukan Islam yang sebenar. Masuk syurga dia semua tu. Kenapa tak kira mukallaf dia? Contoh balik. Berakal. Islam sampai tapi Islam sampai cara macam mana? Negara dia panggil Islamphobia. Dia tanam itu. Dia kata apa? Islam ni pengganas, Islam ni ganas. Sampai Islam tu. Muhammad ni sampai tentang Nabi Muhammad. Hak agama Islam sampai. Dia dengar cerita tu. Tapi faham tu salah tentang agama. Tetap dia tak lengkap lagi. Mati masuk syurga. Selesai. Kenapa fahaman agama Islam tak sampai? Adalah sampai dengan bahasa Islam tapi orang tipu tentang Islam tu. Tak betul. Macam mana dia nak terima? Tapi kalau dah ada dalam TV, dalam radio, dalam internet dia jumpa dengan ada orang mengajak, dengan orang tu, dengan ada ahli agama cakap apa semua sampai pada dia tolak juga, itu akan kena azab. Macam tu. Maha adil Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Itu tentang mukallaf. Kita mukallaf. Muallaf lain pula, muallaf lain. Orang yang dilembutkan hati dia untuk tarik masuk Islam. Ataupun dia orang yang baru masuk Islam, kita panggil muallaf. Muallaf nak dilembutkan hati dia. Muallaf Allah Rasulullah Muhammad. Kalau mukallaf yang empat tu. Akal, baligh. Anak kita tak mukallaf lagi. Kalau anak kita tak baligh. Ataupun orang gila. Baligh orang gila ni. Agama sampai dah dia dengar tok guru saya duk dalam majlis tok guru je. Kadang dia lepak dalam majlis di depan masjid. Tapi dia tak wajib sembahyang, tak wajib ini. Kenapa? Dia tidak ada akal pula. Akal tak ada. Dia kena ada tu. Kena ada. Akal kena ada, baligh kena ada sampai seruan ataupun agama Islam pada dia. Jadi tiga ni fardu ain ngaji. Dan mana-mana ustaz yang dia tahu tiga-tiga ilmu ni dia ahli agama. Tapi kalau dia tahu satu dia bukan ahli agama lah. Tapi orang panggil ustaz lah, tak apalah. Untuk kita memuliakan dia, tak apa. Yang tu pun jadi isu. Tak reti bahasa Arab, tak boleh panggil ustaz. Itu isu. Kalau macam tu, semua orang Arab panggil ustaz lah. Sebab semua dia cakap Arab, orang Arab. Tak payahlah macam tu. Okey ya. Kita ukur ustaz tu tak ustaz kan sebab boleh cakap Arab. Betul ya fahaman agama dia, akidah dia betul. Dia ajak kita ahli sunnah wal jamaah ustaz lah tu. Allah SWT. Dia boleh bimbing kita untuk kenal agama, kenal Allah, kenal Rasul. Cukup selesai ustaz lah. Walaupun dia tak pandai cakap Arab. Apa masalah cakap Arab, pandai tak cakap? Ada orang dia buat problem pandai cakap Arab, tak pandai cakap Arab. Allah SWT. Apa masalahnya tak pandai cakap Arab? Yang penting faham agama tu. Ya memang untuk faham agama kena ngaji bahasa Arab. Tetapi tak semua orang ngaji bahasa Arab dia boleh cakap Arab. Tak semua orang. Allah SWT. Sebab nak belajar nak cakap Arab ni dia perlu dia panggil apa, suasana ataupun sekeliling yang cakap Arab. Dan kita betul-betul perlu melatih untuk cakap Arab dengan kawan, dengan itu ataupun dengan cermin, tak hari nak cakap Arab, baru boleh cakap Arab. Jadi kalau kita mengaji kaedah bahasa Arab, nahwu saraf, itu tak boleh cakap Arab lagi. Tak boleh. Kalau cakap Arab kena hafal kalimah-kalimah pula. Kalimah ni beribu. Isim tu isim ni apa semua. Macam-macam. Allah SWT. Jadi jangan kita ikut fahaman yang duk kata kalau dia tu tak erti cakap Arab, jangan panggil ustaz. Dia bukan ustaz. Ustaz mesti pandai cakap Arab. Fahaman sikit keliru. Sebab ustaz ni apa? Orang tahu agama. Bukan orang tahu bahasa Arab. Orang tahu bahasa Arab belum tentu lagi dia ustaz.
Tapi mestilah ustaz tu yang tahu agama mesti dah ada kena basic Arab lah, kena ada lah. Cuma cakap Arab itu nombor dua lah. Yang paling kurang dia tahu Arab juga. Paling kurang dia tahu mubtada khabar. Mubtada khabar boleh beda ini isim ni fi'il. Ini mudhari', ini madhi, ini amar. Paling kurang lah nahwu saraf yang asas lah. Allah senang itu kita kena ngaji dalam ilmu nahwu saraf. Okey ya. Allah senang. Jadi ini problem kadang fitnah kerana dia dibesar-besarkan isu ni. Padahal senang kita nak faham ahli agama dia apa? Yang tahu ilmu agama cukup selesai. Bahasa Arab ni dia bukanlah ilmu agama. Tetapi nak fahami agama mesti kena ngaji bahasa Arab, kerana dia alat untuk memahami agama. Dia bukan dia tu sendiri adalah ilmu agama. Dia adalah bahasa satu bangsa. Tapi untuk agama tu apa? Tiga tu. Iman, Islam, ihsan. Itu agama. Bahasa Arab ni apa ni? Dia bahasa untuk kita memahami ilmu agama. Kenapa? Ilmu agama sumber kita ni adalah bahasa Arab. Dia main ikut bahasa Arab. Quran dia bahasa Arab. Dia alat, dia punya alat untuk memahami agama. Alat untuk memahami ilmu agama. Jadi bahawa, oh tak boleh cakap Arab, bukan ustaz. Apa tu? Allah senang okey ya. Allah senang. Lagu tu semua hak duk ngajak bahasa Arab, hak pandai cakap Arab walaupun tak erti agama langsung, panggil dia ustaz lah. Okey ya. Ramai je orang pandai cakap Arab tapi bukan ahli agama pun. Sesat pula kadang-kadang, sesat pula. Dia nak panggil dia ustaz. Kita mengaji dengan orang sesat macam tu. Tahu bahasa Arab tapi tak tahu ilmu agama. Tahu bahasa Arab tapi tak tahu akidah Islam, ahli sunnah wal jamaah tak tahu. Tanya jirim tu apa? Arab tu apa? Allah senang. Pening dah. Allah senang. Tak ada beza dah jirim apa Arab dah. Dalam ni jirim Arab mana dia? Jirim dan Arab? Tak tahu jirim dan Arab. Macam mana? Tapi bahasa Arabnya hadza apa semua. Cakap pandai. Allah senang pandai. Ini pening pening. Tapi ini pemikiran dia. Serah ikut dia. Nak berfikiran je silakan kamu. Tapi yang keliru kan orang awam. Okey ya. Kita ikut ulama, panduan ulama. Ahli agama itu kata Imam Haddad yang tahu agama tu macam mana? Agama tu apa? Tiga tu. Islam, iman, ihsan. Tahu fiqh, tahu tauhid, tahu tasawuf. Cukup ahli agama. Okey ya. Dan nak tahu fiqh, tahu tasawuf itu dia panggil apa? Wasilah ataupun alat dia adalah bahasa Arab. Asas bahasa Arab. Allah senang. Okey ya. Yang beramal dengan ilmu mereka demi Allah, demi zat Allah. Ulama yang sebenar yang kenal Allah, yang tahu agama ni kata Imam Haddad, yang Allah sebut ahli zikir, fasalu ahla dzikri. Yang kamu kena tanya mereka ni, ahli agama ni. Ulama ni yang sebenar ni. Mereka tu siapa? Orang beramal dengan ilmunya kerana Allah. Bukan kerana nak pangkat. Bukan kerana nak pandangan orang, bukan kerana nak disanjung, bukan kerana nak dikali oleh masyarakat, tidak semuanya. Dia kerana Allah saja. Mereka tak kisah mereka di atas atau di bawah. Mereka tak kisah mereka dilantik jawatan atau tak dilantik. Kadang tak maulah jawatan. Takut. Allah SWT Muhammad. Okey ya. Itu dia panggil apa? Betul-betul yang ulama yang sebenar. Yang faham agama dia. Siapa mereka yang beramal ilmu kerana Allah saja, bukan kerana siapa-siapa. Allah SWT Muhammad. Mereka bukan jenis mencari publicity, popularity pasti tidak. Kerana Allah saja. Orang kenal aku pun tak apa, orang tak kenal aku pun tak apa. Bukan kisah semua tu. Kerana Allah kan. Itu ulama sebenar. Itu ulama sebenar. Kalau kita khabar kat dia, kita tahu ustaz, syekh, semua orang suka ustaz, semua orang sayang ustaz. Dia senyum ya. Alhamdulillah. Ataupun dia diam. Kenapa? Bagi dia semua daripada Allah. Bukan itu tujuan aku. Itu bukan tujuan aku. Dia pasal mengatakan tidak. Al-Imam Abu Hasan Al-Syazili kata dia, Abu Hasan Al-Syazili atau Syazuli, kata dia, setiap hari ini imam tasawuf wali besar, ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia kata aku sehari semalam ni 70 kali dalam hati aku ni mengatakan bukan aku Allah. Bukan aku Allah. Bukan aku Allah. Apa itu? Allah SWT. Dalam bahasa la ana bal huwa. La ana bal hu. Senang. Dan lain-lain lagi lah. Bukan aku, bahkan dia. Bukan aku, dia. Bukan aku Allah. Bukan aku Allah. Allah SWT. Maksudnya apa? 70 kali dalam hati dia macam tu setiap hari kata dia. Kenapa? Kadang-kadang mengajak ke, berzikir ke, tolong orang ke, hati ni ada lintas. Oh ya, aku boleh tolong orang ni. Bukan aku, Allah yang bagi. Macam tu. Semayang, saya lepas semayang. Oh ya, aku boleh semayang kan ni asam. Dah.
Bukan aku buat sendiri, jadi sendiri ni. Allah yang kurnia. Taufik hidayah daripada Allah. Bukan aku Allah, bukan aku Allah, bukan aku Allah, bukan aku Allah, bukan aku Allah. La ilaha illallah. La mawujud illallah. Tak ada wujud melainkan Allah. Allah saja. Itu daripada jaga. Tambah orang puji dia pak. La ilaha illallah. Tu mereka dah memahami hakikat la ilaha illallah. Nafikan semuanya. Sebabkan Allah saja. Atau ustaz, semua orang sayang ustaz, semua orang sanjung ustaz, semua orang gila-gilakan ustaz, semua orang ustaz sajalah yang mereka akan ikutlah. Hati dia la ilaha illallah, tidak ada wujud melainkan Allah. Kenapa? Allah semuanya. Tak ada, kan aku tu. Okey, aku tak boleh nak kuasai hati orang. Semua daripada Allah. Okey ya. Dia pandang Allah, 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 kasih sayang Allah. Jadi itu ulama, mereka itu mengaji, beramal dengan ilmu kerana Allah saja. Bukan kerana apa saja. Allah saja dia benar. Yang kerana nak karamah, bukan nak terbang di udara, bukan nak jalan tahayak, bukan nak pengikut ramai, dia pandang Allah saja. Ramai ke pengikut, tak ramai pengikut, itu bukan urusan dia. Dia tak kisah pun. 1 juta orang mengaji dengan dia, 2 orang mengaji dengan dia, tak kisah. Aku nak Allah saja, sampaikan nak Allah. Ada orang dia kisah, nak main ngajak tengok Allah. 2 orang kan? Wallahu a'lam. Masuk. Siapa? Tak semangat kata dia. 2 orang nak ngaji saya. 2 orang tu pun kalau kamu ajak, mereka ikhlas betul-betul, mereka dekat dengan Allah, jadi wali-wali Allah. 2 orang. Apa guna mai 20,000 orang? Hak mai tu kerana nak itu nak ini. 2 orang ni nak Allah dapat. 20,000 mungkin tak dapat. Mungkin 2 orang tu dapat. Mungkin 2 orang yang kau ajak tu, dia boleh ajak jutaan orang lepas tu. Kita mungkin ajak 2 orang kan. Hak ikhlas 2 orang tu, dia pergi balik kampung mereka mengajak hampir 1,000 orang ikut mereka. Kita dapat pahala semua. Bahkan lagi bagus macam tu. Kadang-kadang. Sebab itu ulama-ulama tasawuf ni, ulama sufi ni, ada sebahagian mereka tak mau nak murid ramai. Tak mau nak murid ramai. Dia buat selection pula nak pilih anak murid. Dia test macam-macam nak uji betul-betul ikhlas. Kenapa? Bila anak murid banyak, kadang-kadang berat. Guru tu nak buat berat. Allah SWT. Kadang murid tak banyak, ringan. Ringan. Okey ya. Allah SWT. Tetapi bila Allah takdirkan mereka anak murid ramai, pengikut ramai pun, mereka serah pada Allah. Itu urusan Allah. Seperti mana kata Imam Abu Yazid Bustami, wahai Allah, aku serah pada engkau. Sama ada engkau nak masyhurkan aku ataupun engkau nak tutup aku. Engkau nak bagi aku kenal ke? Engkau nak bagi aku terkenal ke? Ataupun aku ni tak dikenali oleh siapa-siapa saja, aku ikut engkau ya Allah. Kerana aku nak engkau saja, bukan nak tak terkenal, bukan nak terkenal. Ada orang nak tak terkenal, bukan nak Allah. Amal ngajak pelan-pelan. Apa tu ustaz? Aku tak mau terkenal ya tak? Oh, orang ngajak sebab tak mau terkenal, bukan nak Allah. Sebab dia kata, oh aku ni sembunyi, orang tak kenal aku ni bukan macam wali besar. Kamu nak kebesaran sebenarnya. Nanti orang tanya dia, ustaz mengajak di rumah? Saya mengajak di rumah sebab orang tak kenal saya. Dia wali-wali dulu, dia pun orang tak kenal. Oh, dia buat kes pula tu pula. Contohlah kan. Ulama-ulama besar-besar betul-betul hebat ni, orang tak kenal dia lah. Lepas tu saya mengajak di rumah ni supaya orang tak kenal lah. Supaya saya ni macam tu lah, payah nak cerita banyak-banyak. Tak ada dulu. Senang. Kita mengajak, kita bawa dakwah bukan kita nak tak terkenal, bukan juga nak dikenal. Kita nak Allah. Kenal tak kenal bukan urusan itu, makhluk semuanya. Tak ada ciptaan Allah semuanya. Okey ya? Tak terganggu pada hati kita. Ada orang dia sensitif dengan benda tu. Aku orang tak kenal aku lagi ni. Lepas tu dia mula buat tegih-hegeh depan video. Mula buat tegih-hegeh video, tegih-hegeh. Mula ustaz nampak elok tu, jadi ustaz tegih-hegeh. Kenapa? Nak tarik viral. Dia panggil view. Dia buat tegih-hegeh, benar-benar tegih-hegeh. Benar-benar pelik-pelik, hukum pelik-pelik. Supaya apa? Ada view. Sebab bila kita buat pelik-pelik, orang akan mula tumpu kita. Tapi orang ikhlas dia tak mau buat pelik-pelik. Dia pakai macam tu lah. Dia sampaikan ilmu macam tu, konsisten saja. Saya tengok tok-tok kita, syekh-syekh kita, dia pun pakaian tu, pakaian macam tu, konsisten. Cara menyampaikan ilmu konsisten. Dia pun tak ada pula. Dia pun tengok view aku suatu ya. Kena buat tegeh-tegeh sikit. Buat benda pelik-pelik sikit, cakap pelik-pelik sikit. Orang tumpu, tak ada. Hampa ikut, hampa tak ikut hampa. Aku nak Allah saja. Aku nak mati dalam keadaan ridha Allah saja. Ikut hampa ikut hampa urusan Allah. Allah pilih siapa bagi hidayah, bukan urusan aku. Orang tu macam mana pun tu urusan Allah, bukan urusan aku. Urusan aku sampaikan. Buat apa aku nak sibuk urusan Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti kita Pak Sumit, kita ni buat kerja Allah, jangan buat kita ni jangan buat kerja Allah, buatlah kerja hamba. Tu buat kerja Allah apa? Buat kerja hamba. Kerja Allah ni apa? Nak ubah orang. Kerja hamba apa? Sampaikan saja. Allah, dia tak kisah kalau orang tak kisah, dia buat Allah saja. Okey ya.
Allah selamat. Konsisten saja, tak perlu kita pelik-pelik, tak perlu pun. Tak perlu kita tiru ahli dunia, orang yang nak kemasyhuran di dunia, buat video pelik-pelik, buat menari pelik-pelik, buat konten pelik-pelik supaya apa? View, pengaruh. Ni nak buat pelik-pelik ni bahaya ni. Okey. Duduk. Allah selamat. Okey, jadi Allah Sayyidina Muhammad Allah Sayyidina Muhammad tak payah pelik-pelik, tak usah buat pelik-pelik. Okey ya. Allah Sayyidina Muhammad. Okey, jadi Allah Sayyidina Muhammad macam tu Jadi itu dipanggil ulama yang sebenar, mereka itu beramal dengan ilmu mereka, kata Imam Al-Haddad, yang tidak melalaikan mereka perniagaan dan tidak jalan dari zikrullah. Mereka ini ulama yang sebenar, mereka tidak lalai dengan perniagaan, jual beli, dan tidak pula perniagaan dan tidak jualan dari zikrullah. Mereka tak lalai dengan jual beli ataupun mengumpulkan harta benda dunia, kerana semua itu mereka pandang adalah makhluk ciptaan dan ini bukan tujuan hidup mereka. Kita nak buat bisnes besar-besar, nak kaya, bukan tujuan hidup kan tu. Tujuan hidup kita jadi hamba Allah, kenal Allah. Adapun nak buat bisnes besar boleh, silakan. Tapi itu hanyalah dia panggil apa? Sebagai wasilah untuk kita lebih dekat dengan Allah, untuk kita bagi manfaat sama hamba Allah. Apabila kita buat bisnes, kita makin Allah Sayyidina Muhammad banyak duit, kita boleh tolong banyak orang, kita boleh tolong agama Allah. Bisnes bukan tujuan. Bisnes untuk sampaikan tujuan. Tujuan apa? Nak tolong agama, dekatkan diri pada Allah, nak dapat ridha Allah, nak tolong umat Nabi SAW. Macam tu kan. Mereka tak akan lalai daripada mengingati Allah dengan perniagaan-perniagaan, jualan-jualan yang ada. Maksudnya apa? Keduniaan mereka tak melalaikan mereka untuk mengingati Allah. Jasad mereka di dunia, tapi hati mereka dengan Allah. Ingat Allah, tak betul-betul ingat Allah SWT. Tuan Guru Haji Ayub dulu cerita, dia waktu mana pergi menoreh, getah. Kata dia kadang-kadang waktu menoreh ni main satu perasaan hati, kemudian daripada Allah. Sebab ahli zikir ni bila mereka sesiap buka hati mereka zikir, duduk dengan orang zikir. Zikir ni bukanlah Allah sesenang. Kita sebut di hati kita Allah. Ya, itu zikir juga. Tapi itu kita sebut kalimah. Zikir ni ada dua. Ada zikir dipanggil memandang Allah Subhanahu Wa Taala, musyahadahkan Allah. Contoh duduk dengan orang ramai, dipandang orang ni karenah ni, orang ni panggil macam ni, orang ni rupa macam ni, orang ni kelebihan macam ni, orang ni kelebihan macam ni. Masya-Allah, banyaknya ilmu Allah. Allah berjadikan macam-macam pada hamba dia. Hebatnya Allah orang ni. Dan setiap orang yang aku jumpa, ribuan orang aku jumpa, seorang pun muka tak sama. Allah boleh buat. Manusia ni jutaan, bilion, tak tahulah berapa banyak dia sejak zaman Nabi Adam sampai ke hari ni. Muka semua tak sama. Kalau pun sama, dia ada lari sikit. Sikit lari tak? Tak lalat ke apa ke? Lari sikit. Kalau orang kembang, lari sikit. Allah SWT. Itu apa tu? Allah nak menunjukkan ilmu dia luas. Manusia, kalau buat produk, dia boleh buat berapa produk tak sama. Kalau roti canai, apa jenis roti canai? Yang tak sama. Roti canai celaru, roti canai banjir, roti canai bom, roti canai pelantar, roti canai telur lah kalau dia punya terjemahan dia tu. Roti canai apa lagi? Habis? Tak sampai 10 roti canai pun. Benda yang sama tapi nak buat beza. Manusia ni sama saja jenis dia, tapi rupa beza. Siapa buat? Allah. Siapa boleh buat macam tu? Tak ada. Kerajaan mana orang tak boleh buat, kekuasaan mana orang tak boleh buat, kuasa besar mana orang tak boleh buat, Allah boleh buat. Buatlah produk apa, banyak mana kita boleh buat produk yang sama tapi banyak. Boleh. Okey ya. Kita ni lemah, ilmu kita terbatas. Tapi tengok ilmu Allah. Sama semua. Bahkan manusia semua panggil tak sama. Semua faham tu dia masing-masing. Macam-macam manusia. Okey ya. Manusia Allah buat. Supaya kita pandang tu, ya Allah hebatnya engkau, hebatnya engkau. Bukan duk nilai orang. Tak cerdik ni aku tengok ni. Ni tak cerdik. Tak cerdik. Tak bagus ni. Bukan. Tengok Allah dia macam ni, Allah dia macam ni, engkau buat ya Allah macam-macam ya. Buat ya Allah. Macam tu. Itu mereka zikir macam tu. Tengok Allah, zikir. Orang bila buka hati dia dengan zikir macam tu, ingat tak betul-betul, kadang-kadang dia dapat balasan, dia dapat
waridat ataupun kurniaan Allah waktu tu. Macam guru kami kata, kalau hati selalu terbuka, ada waktu time Allah akan limpahkan waktu tu. Bila hati dah buka, dia ingat Allah, takbir yang keras itu dia ingat Allah, akan ada satu waktu, Allah senang, waktu yang Allah kehendak, waktu tu akan sampai dalam hati kita sesuatu kurniaan Allah. Kita tunggu jayuk tengah toreh-toreh, bekerja, tak menalaikan mereka perniagaan, jualan, tak menalaikan, kata Allah, para wali ni, ulama ni, kata Imam Haddad, tengah toreh kita di kampung, nangis, rindu pada Allah, teringat Allah, oh kuatlah hati. Toreh-toreh kita, nangis, berhenti menoreh, dia teriak, ingat Allah. Depa macam tu. Depa buat kerja pun tak melalaikan daripada Allah. Allah senang. Sebab depa dah dapat ma'rifatullah. Okey ya. Kita kena lari pada orang nak ingat Allah. Depa tak lari apa? Dia kata ni Allah juga. Kita orang. Kita contoh, aku tak boleh dengan orang, aku lupa Allah duduk seorang ingat Allah. Wali-wali depa kata duduk seorang pun kita Allah ada, Allah melihat kita, Allah itu daripada Allah juga. Duduk orang pun daripada Allah. Bahkan semua orang tu adalah ciptaan Allah. Takkan tak ingat Allah? Kita kalau tengok kereta Tok Guru, kita ingat siapa? Ingat Tok Guru. Dan kita tengok ciptaan Allah, takkan tak ingat Allah? Tak ada masalah apa? Tu wali bersih hati. Tetapi kita tak boleh ke sana terus. Kita kena muzilah dulu. Kuatkan rohani, kuatkan musyahadah, kuatkan cahaya iman, mata hati. Baru lepas tu kita boleh duduk dengan orang ramai. Duduk dengan orang berapa lama pun tak lupa pada Allah. Tu, tapi kena kuatkan dulu. Wali-wali dah kuat, depa duduk dengan siapa, join dengan siapa, bukan depa ikut orang ikut depa. Dan tak lalai langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Itu dia panggil orang kuat. Itu dia panggil rijal, wali. Mereka seperti gunung, tak bergerak sikit pun, hujan panas semua tak bergerak. Mailah orang macam depan dia, Allah dia pandang. Kita orang soleh, masya-Allah, orang soleh ni Allah cipta dia. Mai orang maki kita, hang tak guna apa semua, ni tak guna punya orang, pergi matilah apa semua. Wali-wali, orang dia tengok orang soleh, masya-Allah, Allah buat ni orang soleh ni, aku nak dekati orang soleh. Jadi mai orang tak baik, orang maki dia, Allah daripada Allah juga. Allah nak uji aku, nak bagi pahala padaku untuk aku sabar. Maafkan dia dapat pahala. Aku doa dia dapat pahala, Allah kau nak bagi aku ni pahala nanti. Depa semua tak macam gunung, tak gerak. Kita kalau baik, alhamdulillah, rezeki pada Allah. Kena sikit ya. Ini ada siapa ni tak puas hati aku ni. Nega untung itu. Alhamdulillah. Hari tu tak untung. Mai 3 orang kedai kita. Dia mula tengok kedai sebelah dia. Apa buat aku ni? Aku nampak orang tu kot dah lalu dah 3 kali mari kot. Tak lempak apa santau apa semua. Padahal daripada Allah juga. Kenapa hari tu Allah kurangkan supaya kita ingat Allah. Kan kita lupa kot, dia bagi kita ingat dia sikit. Dan mungkin kalau kita dapat banyak hari tu kita lupa kot. Kita makin teruk kot. Dia kurangkan sikit supaya kita bertawakal pada dia untuk esok. Macam tu, semua daripada Allah. Tu mereka rijal. Tetap nak dapat situ, hak tu berbahagia. Allah senang amat. Okey ya. Tapi perlu latihan, bukan dapat cep sekali mata, tak dapat kata. Dia perlu latihan, zikir, ngaji. Okey. Ada orang Allah bagi cepat, ada orang Allah bagi lambat. Ikutlah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat sudahlah, kita buat kerja kita, jangan buat kerja Allah je tu. Kerja kita buat. Kerja Allah serah pada Allah. Allah yang bagi. Okey ya. Kata Pak Sumi lah. Okey ya. Dan tidak jalan dari zikrullah Ta'ala yang mengajak kepada Allah di atas pandangan mata hati, disingkatkan dengan rahsia-rahsia Allah. Mereka para ulama yang sebenar ini, ahli agama, mereka mengajak orang pada Allah menggunakan mata hati mereka, keikhlasan mereka, kekuatan rohani mereka, kekuatan kebersihan jiwa mereka. Allah senang. Mata hati mereka celak. Allah senang. Dalam agama kita nak bimbing orang, kita kena jadi orang celak bukan orang buta, baru kita boleh bawa orang buta. Ulama kata tu. Kalau mata hati kita buta, tak boleh nak pandang Allah, tak boleh pandang semua daripada Allah, tak boleh nak pandang kejadian ini Allah bagi, syukur pada Allah, tak boleh hidup dalam keadaan sabar, ridha apa semua. Ada panggil mata hati dia buta. Kalau mata hati buta, walaupun pandai ilmu agama, tak boleh bimbing orang. Kenapa? Orang pun buta juga. Orang nak petunjuk Allah melalui kata-kata kita. Kita buta juga. Orang buta tak boleh pimpin orang buta. Tapi orang yang celak mata hati dia boleh pimpin orang yang buta mata hati. Dia pimpin. Allah senang amat. Okey ya.
Allahu Akbar. Dan orang yang hati bersih ini, banyak zikrullah, dekat dengan Allah ini, mereka juga hati yang bercahaya. Orang yang ada cahaya, dia boleh padamkan kegelapan yang ada dalam hati orang. Dia boleh. Perumpamaan dia macam tu. Kalau gelap sini macam mana kita nak bimbing orang? Tak boleh. Senang. Ngajak pada Allah atas pandangan mata hati dia, guna mata hati ajak orang. Dan disingkatkan dengan rahsia-rahsia Allah. Sungguh payah benar di atas hamparan bumi ini wujud seorang daripada mereka itu, sehinggakan sekumpulan ulama besar menyangkakannya bahawa mereka ini tidak wujud. Orang macam ni yang kita bicara tadi, susah dia pandai wujud. Susah jumpa orang macam ni, kata Imam Haddad. Bukan ramai ni jumlah mereka ni, tak ramai. Dan 1000 orang mungkin 100 orang saja daripada 10 orang saja. Orang yang kita sebut ciri-ciri daripada tadi. Kata Imam Haddad, payah benar di atas hamparan bumi ini wujud seorang daripada mereka itu. Sehingga kan sekumpulan ulama-ulama besar, itu orang alim yang secara umumnya, orang alim yang seramainya, menyangkakan golongan ini tak wujud. Padahal mereka bukan tak wujud, mereka tak ramai. Wujud-wujud. Allah SWT. Yang sebenarnya mereka itu ada mereka ada wali-wali yang macam ni. Allah SWT. Tetapi Allah menutupi mereka dengan selendang cemburu dan mengenalkan ke atas mereka khemah sembunyi, kerana lalai orang yang khas dan berpaling orang yang awam. Tapi Allah tutup mereka, kata Imam Haddad. Wali-wali yang khusus yang Allah bagi mata hati terang macam ni, kebiasaan Allah tutup mereka dengan selendang cemburu. Apa maksud selendang cemburu? Kadang-kadang orang macam ni, Allah tak mahu dia bersebut dengan orang. Allah nak dia bersebut dengan Allah. Allah sayang mereka. Allah nak dia bertempukan sepenuh kepada Allah. Maka Allah tutup diri dia. Kadang orang kutuk dia pula. Kadang orang kata dia ni gila. Kadang orang kata dia ni jahil. Orang tak peduli. Ditutup. Kerana Allah nak mereka hanya dengan Allah saja. Kasih Allah mereka. Allah SWT. Okey ya. Tetapi adalah wali-wali yang besar-besar macam ni, Allah kenalkan mereka, duduk dengan masyarakat pada. Tetapi ada juga sebahagian wali-wali ni, kata Imam Haddad, mereka ditutup oleh Allah dengan selendang cemburu. Apa selendang cemburu ni? Dia panggil apa? Bahasa saja. Kiasan macam saja. Maksudnya apa? Allah tutup mereka, Allah tak mahu mereka ini dikenali oleh orang. Dia orang kenal, takut mereka paling ke hati mereka. Takut mereka ini nak masyhuran pula, paling pada Allah. Allah nak mereka ni hanya dengan Allah. Zikrullah dengan Allah saja. Zikir dengan Allah saja. Khusus maksudnya apa? Maksudnya macam tu. Dan Allah kenalkan kat atas mereka khemah sembunyi. Apa khemah sembunyi? Allah tutup mereka, tutup. Siapa tak perasan. Sampai orang kata apa? Aku nak carilah wali mursyid. Tak jumpa dalam kampung ni, tak jumpa. Tengok wali mursyid tu siapa? Suami dia sendiri, tak tahu. Tengok wali mursyid tu, murabi mursyid tu, wali mursyid tu apa? Yang makrifat tu apa? Yang jiran dia, tak perasan. Yang tu imam masjid, tak perasan. Kan tu imam masjid wali-wali ni. Tengok duk pergi masjid, ulang-alik masjid pergi jadi imam. Kadang orang tak peduli dia. Mati baru keluar dia punya kebaikan. Macam Siti Sarah. Siti Sarah nama dia. Allah Alam. Dia dekat dengan Allah. Dia dekat dengan Allah SWT. Kenapa bila dia meninggal dunia, keluar kebaikan semuanya. Orang menangis, orang sedih, orang rasa di hati, uish, ni kematian yang besar. Dan ini tanda insya-Allah Islam akan menang. Kenapa? Bila Allah jadikan semua macam viral macam ni, akan banyak hati-hati akan bertaubat pada Allah. Hikmah PKP. Hati-hati yang duduk saja, yang tak nyanyi itu, dah buat apa lagi? Taubatlah pada Allah, kembali pada Allah. Lebih bahagia dengan Allah daripada kita duduk menyanyi hibur orang. Macam tu. Lebih bahagia kita dengan Allah, kita kenal Allah, lebih bahagia daripada duit kita yang banyak. Daripada kita ada pengikut yang ramai. Dengan Allah lagi bahagia. Kenal Allah lagi bahagia. Kalau Allah buat macam ni, akan ramai asis taubat pada Allah. Akan ramai ahli dunia taubat pada Allah. Allah yang sengaja jadikan semua ni. Allah SWT. Covid asbab. Jangan kata, Covid dah asbab saja. Sebab saja. Hakikatnya adalah Allah yang jadikan untuk Allah nak tunjuk pada manusia bahawa ada kekasih-kasih dia, orang yang banyak kebaikan, tolong agama, tolong orang apa semua, yang mereka itu sembunyi. Mati Allah kenalkan. Supaya orang-orang yang ni terasa hati, kami nak jadi macam ni. Kami terin contoh dia. Kami nak taubat pada Allah juga. Dia mulia. Kami terin mati macam ni. Itu hidayah Allah. Islam akan menang. Allah buat senang saja. Untuk bagi orang hidayah, untuk hidayahkan orang. Macam tu saja Allah buat. Artis-artis ni kalau mereka taubat, berdekatkan diri pada Allah, mereka mati dengan husnul khatimah baik, Allah SWT Muhammad akan jadi pengaruh yang sangat besar pada orang. Seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah, ni dipanggil apa?
orang popular dalam masyarakat. Ada yang macam-macam dia punya jahiliah. Bila dia masuk Islam, pengaruh kuat. Sebab itu kata Allah Subhanahu Muhammad, kata siapa? Kata satu, dia kata apa? Sebaik-baik mereka di jahiliah, sebaik-baik mereka dalam Islam. Ke jahiliah mereka jadi sehebat-hebat orang, masuk Islam jadi sehebat-hebat orang juga. Contoh Allah Subhanahu Muhammad, Samsung atau mafia besar dalam Malaysia contoh. Dia taubat pada Allah, dia pengikut dia orang ramai, 1 juta pengikut dia mafia. Dia taubat pada Allah, dia hebat di zaman mafia dan dia akan hebat juga zaman Islam. Macam mana? Dia akan dakwah orang mudah masuk Islam. Dia akan tarik orang mudah taubat. Kenapa? Dia mafia, dia banyak anak buah. Hampa semua taubat kata dia, ikut Islam. Semua ni mengarut saya sama kita selama ni. Weh, tua kita mengarut. Tak payah, jom kita ikut dia. Nampak? Bila artis taubat, artis buat kebaikan, artis taubat buat kebaikan, dia akan hidayah pada orang. Mereka sebaik-baik mereka di zaman mereka dulu. Mereka masuk Islam, mereka akan masuk Islam, Islam dah masuk perbaiki Islam dia lah. Mati husnul khatimah, mereka jadi semulia-mulia juga, sehebat-hebat juga. Macam tu Allah SWT. Jadi senang ya Allah nak menangkan Islam tu, Allah macam tu ya. Allah nak kuatkan hati umat Islam macam tu. Allah nak tunjuk mati husnul khatimah, mati ibadat tu mati terbaik. Bukan mati berharta, bukan mati dapat title kita menteri. Aku mati atas nama menteri, mengarut semua tu. Mati atas nama husnul khatimah, ingat Allah, mati dalam keadaan baik, taat pada Allah, itu mati sebenar. Biar kita tak menteri pun. Siti Salah dia menteri apa? Menteri Pertanian kah? Menteri apakah? Tak ada. Dia bukan menteri, dia bukan apa, dia hanya artis, nyanyi pada orang. Tapi sebabkan dia berubah diri dia, husnul khatimah, buat baik pada suami, khidmat, sedekah, tolong orang, jihad fisabilillah, tolong agama Allah, Allah muliakan dia. Husnul khatimah akan menjadi kesedaran pada orang. Oh, inilah mati yang sebenar kita nak. Orang akan macam tu. Macam tu Atau Allah buat macam tu Okey. Orang kata mati yang dicemburui, macam tu lah. Okey. Jadi ada wali-wali yang depa hidup orang tak kenal, mati baru wali. Dan ada pula wali-wali yang nak mati tu baru wali. Sehingga kan bila dia mati orang akan rasa masya-Allah. Nak mati tu Allah angkat jadi wali, kerana apa? Banyak buat baik pada orang. Kita di antara jalan cepat untuk naik martabat wali ni kata ulama, kita banyak tolong orang, banyak buat kebaikan pada orang. Allah tu jagalah semayang apa semua. Hak orang tu kita jaga sungguh. Cepat naik martabat wali. Sangat cepat. Kerana Allah sangat sayang pada orang yang tolong sama hamba dia, buat kebaikan sama Allah, sangat sayang. Macam tu. Okay. Tapi kalau kita tak ada semangat sedekah, tak ada semangat tolong orang, tak ada semangat peduli saudara kita, tak payah naik martabat wali. Payah. Tengok as-sahabah Nabi SAW, lebih kurang 45 orang muhajirin dalam peristiwa hijrah dari Mekah nak pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, muhajirin tak ada rumah. Kerana mereka orang berhijrah ke Madinah, tinggal rumah daripada Mekah. Sedang sepinggang pergi sana, buat bekalan yang cukup-cukup saja. Tinggal kerana Allah, pengorbanan mereka tinggal tanah, tinggal kebun, tinggal rumah, tinggal keluarga. Nak hijrah bersama Nabi, ikut perintah Allah. Tapi mereka tawakal kepada Allah. Kami tak ada rumah, kami tak ada perniagaan, kami tak ada apa-apa. Kami berserah pada Allah. Tetapi asbab rahmah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi satukan Muhajirin dan Ansar. Mereka sebenarnya tak bersatu kerana apa? Mereka ada fanatik kabilah. Mereka ada fanatik kumpulan. Oh, engkau bukan kabilah kami, takkan kami tolong. Oh, engkau kabilah kami, grup kami, parti kami, kami tolong. Dia ada sifat macam tu. Tapi Nabi kata apa? Al-Muslim akhul Muslim. Muslim saudara pada Muslim yang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun, Allah sebut dalam Quran. Yang sebenarnya orang beriman itu dia ikhwah, dia saudara, adik-beradik maksudnya. Jadi Nabi satukan. Bila Nabi satukan dengan penuh kasih sayang, Allah di antara dua Arab ini, Ansar dan juga Muhajirin, waktu itu masuklah hati mereka menyerap kasih sayang sangat kuat sama saudara. Sehingga Allah mengatakan dalam Quran, Allah puji mereka Muhajirin dan Ansar ni, khususnya orang Ansar. Allah kata apa? Mereka itu menolong dan memberi kepada saudara mereka Muhajirin yang datang daripada Mekah, walaupun mereka sendiri berhajat. Ada yang mereka berhajat benar tu, mereka bagi. Ada Muhajirin, ada Ansar yang mai ke Muhajirin. Ansar ni yang Madinah, Muhajirin yang mai daripada Mekah. Ada yang kata apa? Aku ada rumah, duduk rumah aku. Bahkan berebut pula, sebab Muhajirin hanya dapat 5 orang. Waktu itu seorang ni kadang main 5 orang kat dia. Duduk rumah aku, duduk rumah aku. Aku bagi rumah aku kan. Tak apa, aku cari rumah lain, tak apa. Duduk rumah aku.
Hang daripada Mekah ni ikut Nabi Muhammad hijrah. Hampa ni orang hebat ni, ikut Nabi, berjuang sama Nabi di Mekah. Kami tak kena seksa di Madinah, kamu kena seksa. Hampa kami respect, tabik spring apa semua. Jadi, mai ambil rumah aku. Seorang kata ambil rumah aku. Bahkan berebut depa nak seorang ni, mai daripada Mekah, ambil rumah saya. Kalau kita bukan berebut, depa tolong dah. Tak apa. Buat ayat buat muka kering. Orang tolong dah. Tak apa. Masya-Allah. Sepatutnya kalau ikut akhlak Nabi dan para sahabat, orang tolong dah. Aku nak tolong juga. Mana aku tolong tak? Mai aku tolong, hangpa tak tolong, aku tolong. Hangpa jangan tolong. Aku yang nak, akhirat aku nak. Sahabat Nabi SAW, kita tolong dah. Baru nak pergi tadi. Buat ayat lembut saya. Baru nak pergi tadi. Baru seluk poket kata dah. Hangpa bagi dah. Elok. Allah senang. Okey Macam dia pergi kedai, dia jenis tak orang nak pemurah sangat. Duk minum dengan orang apa semua, dia buat lambat nak bayar bangun. Dia nak buat faham-faham siapa nak bayar. Lah kawan bangun bayar. Tak payah dah. Berusaha poket. Aku bayar lah, hampa tak apalah dia jawab. Tak apa. Elok nak bayar tak apa. Padahal niat daripada rumah dah. Tak ikut nak tengok siapa nak bayar. Ngarut. Itu kedekut betul tu. Tak edit. Dia kerja pusing kat orang dia tak kenal. Okey, mai tang dia mesti seluk poket. Lah bayar lah. Tak apa. Aku ni segan hangpa bayar. Ya lapik. Padahal aku syok hangpa bayar, selamat aku lah. Orang bayar mesti seluk poket. Sebelum orang bayar kita seluk poket sebenarnya. Dia tak bayar lagi seluk poket. Nah, RM10 saya bayar semua. Ni orang bayar. Tak edit. Okey. Tak edit tu. Jadi sahabat Nabi SAW berebut ni. Dia ni lah bagi dia ni pada saya. Saya bagi rumah kat dia. Sampai kan disebut dalam sirah Nurul Yaqin, sehingga tahap disebut dalam sirah mereka undi. 5 orang ni buat undi pula. Lempak. Contoh boh dia panggil apa nama? Bolang atas nama. Contoh 5 orang boh nama. Okey. Betul? Cabut. Baling. Kelok nama ambil dah ni. Nama hang kelok. Sampai tahap kena undi. Semua tak mau ngalah. Akulah tolong dia. Tak aku tolong dia. Akulah tolong. Tak aku yang tolong. Duk rumah aku. Rumah aku. Allah sedang. Sampai undi, baling undi. Naik nama hang tak apa ambil dia. Berebut-rebut nak tolong. Ada yang mai kat Muhajirin, dari isteri 4 orang. Dia ni semua isteri saya. Cantik semua. Dia kata apa ni, pilih kamu nak yang mana. Kalau kita yang pilih. Tu nampaknya tak apa nak ni. Ambil tu. 3 ni tak boleh. 3 ni anak yang punya. Tak ada. Nak yang mana? Pilih yang paling elok. Ambil, aku ceraikan dia dan kau kahwin dengan dia. Ada yang mai, dia kata aku ada perniagaan. Jom aku kongsi perniagaan dengan kau. Aku ada perniagaan, modal aku sekian-sekian, 100,000 contoh. 50,000 aku hadiah pada kau modal. Kita berniaga sama-sama. Macam tu. Ada yang ada kebun, dia tahu yang jadi nah kebun aku pada kau, usahakan kebun ni. Tu persaudaraan yang Nabi bagi. Masukkan hati dia, kasih sayang. Zaman tu, zaman sahabat Nabi SAW. Ada zaman kita macam tu. Itu baru sahabat, itu baru ikhwan, itu baru saudara Islam. Betul-betul sahabat yang kata kawan ni, kata ulama, kamu ambil duit dalam poket dia tak kata apa. Contoh, kita nak pergi makan, tak bawa duit. Kita tengok dalam poket atas dia ada 50. Kita ambil 50, kita tak. Ni saya bayar guna duit ni. Itu senyum lah. Baru kawan, baru sahabat. Sahabat tu apa? Kita ambil hak dia, dia tak rasa berat. Bahkan memang dia relakan hak dia untuk dia bagi pada kita. Itu baru sahabat. Kalau kita tak boleh orang buat macam tu, kita bukan sahabat dia. Kita hanya dia panggil apa? Kenalan-kenalan Islam, bukan sahabat betul-betul. Ukhuwah betul-betul bukan. Tambah pula duk berebut jawatan menteri lagi bukan dia. Minta maaf. Okey, jadi Allah Muhammad saudara ni apa macam tu. Nak kebaikan, tolong betul-betul ya. Tapi kita tak bolehlah buat sampai tahap tinggi-tinggi kan. Tak apa, buat sikit-sikit dulu. Paling kurang suka belanja orang. Paling kurang kita dengar kawan kita susah, kita turun ziarah dia. Oh, dia ni sakit, ziarah. Oh, dia ni perlukan duit, tolong. Paling kurang macam tu lah. Kalau orang tak boleh pegang poket kita tak apa. Paling kurang kita mudah keluar bagi. Tak boleh tolong duit macam mana? Bagi idea. Tak boleh tolong duit macam mana? Cari orang ada duit. Tolong kawan kita yang tak ada duit. Contoh macam tu. Yang tak ada kerja, tolong cari kerja kat dia. Call orang tu, call ni. Ambil ijaz tak kawan kau masuk kerja? Ambil ijaz tak kawan kau masuk kerja? Ambil ijaz tak? Ijaz tak? Ini baru dia sahabat dia panggil. Saudara Islam. Kalau orang tak ada kerja, tak apa, orang cari pelan-pelan. Tak ada gitu. Bukan kawan kita yang cari kerja, kita yang cari kerja kat dia. Baru sahabat. Hang tak ada kerja? Tak apa. Aku call, siapa aku kena call. Bos boleh kira ni. Bukan kawan tak ada kerja, kita kata apa?
Tak apa, cari pelan-pelan lah. Dia kerja ni payah halaman ni nak dapat. Tak apa, mudah ya. Aku boleh adjust jangan risau. Hang relax kan. Seminggu lagi insya-Allah dapat kerja. Call setiap hari, call. Kawan dia relax. Dia mak kawan dia, Assalamualaikum, dah dapat kerja. Masuk sekian. Nanti tak ada sekian masuk terus. Aku adjust semua kan hang. Oh, sahabat. Dia pula yang dapat kerja ni, dia akan tolong lah kawan dia yang jasa, maksudnya apa? Dia akan tolong, kasih sayang macam tu. Seronok. Macam tu lah. Okey ya. Allah senang. Itu persaudaraan Islam macam tu. Yang makin kurang di akhir zaman. Okay. Kita kena hidupkan balik dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, kita tak boleh hidupkan dalam masyarakat yang ramai ni. Tapi hidupkan dalam kelompok kecil. Buat dalam madrasah kita, buat di kampung kita dulu, buat dalam jemaah masjid kita dulu, buat hidupkan macam tu. Sifat macam tu. Sifat nak berlumba dalam belanja, sifat nak berlumba dalam tolong kawan, sifat ambil berat tentang kawan. Buat macam tu dulu dalam kelompok kecil. Kelompok besar tak boleh buat, kelompok kecil. Sudah macam tu kan. Okey, itu kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Okey, Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Kat mana tu? Okey ya. Dan mengenalkan kata mereka khemah sembunyi. Allah sembunyi mereka. Kerana lalai orang yang khas pun tak jumpa dia. Orang alim pun tak perasan wali-wali yang khusus ni. Dan berpaling orang awam. Orang awam berpaling terus, tak kenal terus dia. Maka orang khusus ada wali-wali macam ni. Maka siapa mencari mereka dengan hati yang benar, dan sungguh pada demikian itu tidak akan luput darinya insya-Allah taala. Kata Imam Haddad, siapa yang boleh jumpa wali khusus ni? Yang payah kenal depa ni? Hanya orang yang hati benar. Kalau betul-betul kita nak dekatkan diri pada Allah, Allah pertemukan. Kalau tak cari pun, tegak hati ya. Aku nak pergi jumpa orang tu. Aku nak pergi ziarah situ. Terjumpa. Ada pun orang bawa kita, pergi jumpa ngaji. Ngaji kita dapat dalam majlis. Allah, ni lah. Dapat macam tu. Tapi hati kena benar. Nak Allah betul-betul, nak ridha Allah betul-betul, nak cari ridha Allah. Dah hati kau benar, kamu akan jumpa wali-wali ni. Mursyid-mursyid ni, wali-wali ni. Okey ya. InsyaAllah kata Imam Haddad, oleh kewujudan seorang daripada mereka itu, maka sifat benar itu umpama pedang yang tidak diletakkan di atas sesuatu melainkan ia motongnya. Sifat benar kamu nak ridha Allah ni umpama pedang kata Imam Haddad. Pedang bila letak atas sesuatu ataupun tetak sesuatu, dia akan putus. Maksudnya apa? Kalau hati tak benar, banyak benda menutup mata kita ni untuk mengenal wali. Lah hati benar nak Allah, husnuzan, sangka baik pada semua hamba Allah. Benar hati itu dia umpama pedang yang memutuskan semua yang menghalang kita. Orang kata, Allah ni wali rupanya. Wali rupanya dah ni. Orang kampung tak tahu ni wali ni. Di tempat kita banyak ni. Ada meninggal wali-wali orang tak tahu. Lepas meninggal, oh wali. Wali. Allah SWT. Okey ya. Macam mana kita nak mengenal wali? Nak jumpa dengan wali, nak bertemu dengan wali? Hati betul-betul kena benar nak ridha Allah, bukan nak dunia, bukan nak pangkat, bukan nak ketinggian, bukan nak kemasyhuran. Aku nak Allah, ridha Allah saja dalam hidup ni. Itu umpama pedang. Kebenaran itu umpama pedang yang akan memotong, membuka semua benda yang menutup kita. Oh ini orangnya. Oh ini orang sebenar. Aku ikut dia. Macam tu Allah senang amat. Dan muka bumi ini tidak sunyi dari orang yang mendirikan hujan. Bumi tak akan sunyi dengan wali-wali macam ni. Dia tetap ada sepanjang zaman wali awliya salihin. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ada tajaan alhamdulillah, Haji Muhammad Kamal bin Syukur, sekeluarga di Ceras, Kuala Lumpur. Salam Muhammad. Semoga Allah merahmati mereka, Allah mengangkat derajat mereka di dunia dan akhirat. Sebenarnya Kamal Fahim bin Fakhruzi, Kepala Batas Kedah, doakan moga Allah kabulkan segala hajat saya. Moga saya terus kuat dan tabah dalam menghadapi ujian. Allah bersihkan hati, Allah kurniakan makrifat dan berikan kebaikan dunia dan akhirat. Dapat ridha dan kisah yang Allah dan selamat ada fitnah akhir zaman. Amin. Khususnya hamba Allah daripada Sarawak, doakan kami cepat sembuh daripada sekarang tengah bertaruh nyawa untuk asalikan semula oksigen. Doktor bagi tahu agak kritikal. Doakan diberi kekuatan dalam menghadapi ujian dan doakan moga Allah nantikan saya dan Isnul Khatimah. Amin. Moga Allah beri sebaik-baik dan Allah beri kesembuhan yang segera. Dan Siti Safurah binti Ishaq dari Segamat Johor, doakan kami sekeluarga dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Kuatkan hati kami sekalian untuk taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi. Yang pengen dosa kami yang lalu. Dan semoga tahun baru hijrah ini adalah tahun yang terbaik buat kami sekalian. Amin. Sebenarnya hamba Allah Bangi Selangor sempena hari lahir, doakan ridha Allah buat kami sekalian. Dan kesempatan ini saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz kerana ilmu disampaikan buat masa kami sekalian di setiap petang. Sangat bermakna. Semoga Ustaz dalam keadaan kasih yang Allah selamat. Amin. Semoga Allah
kabulkan Allah, kurniakan istiqamah pada kita. Sebenarnya hamba Allah ada sekeluarga Kuala Lumpur. Doakan anak kandang saya Muhammad Imtiaz, limpahkan taufik hidayah dan mana Allah dan Rasul serta saya, keluarga sihat tubuh badan dan mengejarkan taat kepada Allah Rasul. Amin. Semoga Allah berikutan. Maksudnya Ummu Umar Johor diniatkan sedekah untuk ahli keluarga Haji Mat Dahlan, Haji Mastura, Hajah Mastura Syahar, Nurul Jannah Ahmad Dahlan, Muhammad Ar-Radhif Ahmad Dahlan, Muhammad Amin Ahmad Dahlan, Nur Kamilah Ahmad Dahlan, Siti Aisyah Ahmad Dahlan. Mohon doa ustaz dan semua sahabat syurga agar Allah beri kesembuhan dan angkat wabak daripada seluruh ahli keluarga yang tidak sihat sekarang ini di kampung Melaka. Amin. Semoga Allah selamatkan dari segala wabak, segala penyakit, dan Allah angkat segala musibah yang dihadapi oleh umat Islam. Sebenarnya ahli keluarga Tok Bu hadiahkan pahala tajaan kepada ibu bapa dan ahli keluarga. Doa semoga Allah ampunkan dosa, dapatkan ruh, menempatkan ruh arwah Haji Mansur bersama para salihin sempena genap 3 tahun kembalinya ke pangkuan ilahi. Semoga Allah kurniakan sebaik-baik tempat di alam kubur, di alam barzah, di alam akhirat. Allah jadikan tempat sana tempat daripada taman-taman syurga. Semoga Allah merahmati kita semua dan semoga Allah berkati hari tahun baru ini pada 1 Muharram ini. Allah kurniakan kesihatan dan panjangan kepada kita sepanjang tahun. Semoga Allah beri kebaikan pada sepanjang tahun dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sambutan tahun baru kita pada hari ini 1 Muharram sambutan yang penuh dengan cahaya, penuh dengan hidayah dan penuh dengan pandangan Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga dengan kita meraihkan tahun baru Islam ini 1 Muharram, jadi asbab kita semua akan mendapat kemenangan, akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat lepas dari segala wabak, dari segala kesulitan dan masalah. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.